Assalamualaikum, saya Syikin. Selamat datang ke episod pertama Jom Kopi Bersama Lokatik Podcast. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan energy storage based on heat waste recovery. Okey, tetamu yang saya jemput pada ini adalah salah seorang daripada research officer di UTM Lokatik, iaitu Encik Mahathir. Alright, Encik Mahathir ni merupakan rakan seperjuangan saya. Okey, kami sama-sama masuk UTM pada tahun yang sama. Okey, cuma beza sikitlah, saya pada Januari 2018 dan Encik Mahathir pada Disember 2017. Okey, Encik Mahathir, selamat datang ke Jom Kopi Bersama Lokatik Podcast. Okay, terima kasih kepada pihak Jom Kopi Bersama Lokatik kerana menjemput saya untuk menyertai episod pertama Jom Kopi Bersama Lokatik. Alright, Cik Mahathir, tak kenal maka tak cinta ya. Jadi saya ingin meminta Cik Mahathir untuk memberi penerangan sikit tentang background Cik Mahathir daripada sekolah, pergi ke universiti sampai sekarang untuk pengetahuan para pendengar semua. Encik Mahathir sekarang sedang melanjutkan pelajaran dia ke peringkat PhD ya. Okey, Cik Mahathir boleh terangkan sikit tentang background Cik Mahathir, silakan. Terima kasih. Okay, nama saya Mahathir bin Muhammad. So, saya mula berkhidmat di UTM Lokatik pada 27 Disember 2017. So, lebih kurang sudah 6 tahun berkhidmat di UTM. Okay, saya memulakan pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai dan kemudian pergi ke Sekolah Kebangsaan Taman Universiti. Seterusnya ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru untuk mengambil SPM. Selepas itu saya ke Kolej Matrikulasi Johor di Tangkak dan selepas itu menyambung pengajian sarjana muda di UTM lah, di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dalam program sarjana kejuruteraan Mekanikal Automotif, dan saya graduate pada tahun 2016. Setelah itu saya menyambung pengajian di peringkat sarjana, itu Master in Philosophy in Mechanical Engineering. So, pengajian master saya tamat pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 saya menyambung pengajian saya di peringkat PhD. So, perjalanan saya di UTM ni telah lama lah, bermula daripada tahun 2012 hinggalah sekarang masih berjuang di UTM. Wah, Cik Mahathir ni memang orang Johor betul anak Johor betul daripada sekolah rendah sampailah sekarang memang di Johor je tu tempat belajarnya. Memang tak pernah keluar ke macam mana? Memang tak pernah. Daripada kecil lahir di JB, membesar di JB dan sehingga sekarang berkahwin pun dengan orang JB juga. Dan saya juga dimaklumkan yang Cik Mahathir sekarang sambung PhD dalam bidang energy storage. Ya, betul? Ya, betul. So, topik pengajian saya melibatkan energy storage on waste recovery. So, energy storage ni sangat hot topik lah untuk pada ketika ini. Oh, okey. So, untuk para pendengar semua, tajuk kita ataupun topik kita pada hari ini adalah kita akan bercakap ataupun berborak berkenaan dengan energy storage on waste heat recovery. Okay, so saya rasa Cik Mahathir salah seorang daripada orang yang sesuai jugalah untuk membincangkan topik ni. Okay, Cik Mahathir dah ready ke untuk kita borak-borak ni? Boleh. Kita boleh teruskan ke agenda seterusnya. Okay, right. So Cik Mahathir, mungkin kita boleh terangkan sikit kepada para pendengar apa itu energy storage, apa itu waste heat recovery. Cik Mahathir boleh terangkan tak sikit? Boleh. Okay, energy storage ni adalah satu teknologi yang di mana kita gunakan untuk menyimpan tenaga yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Okay, saya bagi contoh satu yang mudah lah. Kita punya handphone. So, handphone kita mempunyai bateri dan bateri itu menyimpan tenaga. So, itu untuk kapasiti yang kecil. So, pada ketika ini energy storage ni dibincangkan dalam topik untuk grid, aplikasi pada grid level. So, maknanya bila kita menyebut tentang grid ni, dia adalah kapasiti yang sangat besar, melibatkan megawatt. So, bateri di handphone kita ni sangat kecil, hanya mampu bertahan dalam 24 jam.
Tapi kalau untuk kategori grid level ni memerlukan satu kapasiti yang tinggi dan tempoh masa yang lama. So untuk energy storage ni dia ada 5 jenis yang utama lah. Kita boleh klasifikannya kepada 5 yang utama, iaitu mechanical energy storage, chemical energy storage, electrical, electrochemical dan thermal energy storage. So untuk mechanical ni yang paling famous yang kita boleh nampak adalah pump hydro lah. So kita boleh nampak pump hydro ni sangat banyak digunakan di dalam dunia, dan pump hydro ni adalah energy storage yang paling besar. Cuma masalah untuk pump hydro ni dia melibatkan geographical. So bila nak buat satu empangan hydro ni memerlukan ruang yang sangat besar dan boleh mengganggu ekosistem. So dari segi chemical pula kita boleh tengoklah dari segi hydrogen power electricity. So untuk electrical contohnya seperti kapasitor dan superkapasitor. So untuk electrochemical adalah seperti bateri dan fuel cell. So dan electrochemical ni pun sangat famous pada ketika inilah. Contohnya macam Tesla menggunakan bateri. So dan bateri tu kita kategorikan sebagai electrochemical. So dan yang terakhir adalah thermal energy storage. So thermal energy storage ni terbahagi kepada 3 lah: sensible, latent heat dan thermochemical energy storage. Oh, okey Cik Madi. Untuk Cik Madi ni, Cik Madi ada mengkaji ke energy storage ni di level grid ataupun grid level? Oh, tidak. So saya mengkaji energy storage ni untuk diimplementasikan sistem waste heat recovery. So waste heat recovery ni adalah satu sistem untuk kita menggunakan balik haba yang tidak diguna pakai. Contohnya macam exhaust kereta kita kan dia panas. So haba ni dia membawa satu tenaga. So dan tenaga ni kita boleh recover untuk menjadikan tenaga yang lebih berguna kepada kita dan lebih bermanfaat. Oh, okey. Waste heat recovery. Jadi Cik Madi boleh terangkan sikit tak apa itu waste heat recovery? Okay, how does it work? Macam mana dia bekerja? Okay, waste heat recovery ni adalah satu sistem untuk yang kita mengambil balik sebahagian haba tu untuk digunakan untuk keperluan lain. So teknologi ni sangat famous dan digunakan di dalam pelbagai industri. Contohnya iron making industry, fuel cell, power generation, marine diesel engine, internal combustion engine, semiconductor industry, power plant, electric vehicle dan data center. So aplikasi yang saya cakap tadi semua mengeluarkan haba yang sangat tinggi, dan haba yang dikeluarkan ni tidak diguna pakai. Jadi dengan implementasi teknologi waste heat recovery ni, kita boleh mengambil semula haba tu dan menggunakannya. So untuk menggunakan haba-haba ini, dia ada beberapa teknologi lah yang kita boleh aplikasikan. Contohnya seperti penggunaan heat exchanger, organic rankine cycle, thermal electric generator, CO2 cycle dan turbo compound. Okey Cik Madi, boleh tak Cik Madi berikan contoh teknologi energy storage apa yang menggunakan waste heat recovery ni? Okey, pada ketika ini untuk waste heat recovery, teknologi energy storage yang diguna pakai adalah thermal. So haba ni kita simpan haba daripada exhaust. So tujuan penyimpanan ini adalah untuk digunakan pada situasi berlainan lah. So contohnya lah, saya mengambil contoh untuk sistem waste heat recovery, organic rankine cycle. So haba daripada exhaust ni disimpan dan digunakan pakai balik pada exhaust tu untuk maintain exhaust temperature. Sebab exhaust temperature kita ni akan fluctuate, berubah-ubah. So jadi untuk mengoptimumkan dan memaksimumkan ORC punya power output, so haba yang disimpan dalam thermal energy storage ni akan digunakan pakai balik untuk maintain exhaust temperature tu, untuk
memastikan output organic Rankine cycle itu stabil, dia tak ada fluctuation. Sebab kalau heat fluctuation ni berlaku, dia akan mengganggu pengeluaran tenaga yang dihasilkan daripada organic Rankine cycle. Alright, so pada pendapat Cik Mahathir, penggunaan thermal energy storage ni sesuai tak untuk waste heat recovery ni? Okey, penggunaan thermal energy storage untuk waste heat recovery ni adalah sangat sesuai kerana dia boleh menyimpan excess heat daripada exhaust yang kita tidak guna pakai. Tetapi untuk penggunaan thermal energy storage ni, aplikasinya sangat terhad dan dia highly dependent on temperature exhaust variation. So sebab thermal energy storage ni dia menggunakan material untuk absorb heat. Kita tak boleh simpan asap tu, tapi kita boleh simpan heat. So untuk capture the heat sangat bermain dengan material properties. So terutama sekali heat transfer properties lah. Contohnya seperti thermal conductivity, thermal convection and thermal radiation. So faktor-faktor ini mempengaruhi performance thermal energy storage ni. So dan kita boleh lihat dalam study thermal energy storage ni, ramai sangat orang study tentang material. So the idea is to improve the thermal conductivity supaya lebih banyak heat yang boleh di-capture dan store dalam kita punya storage system. Okay, yang kedua, study on heat exchanger. So untuk improve thermal conductivity ni, instead of material, at the same time kita kena study juga dia punya heat exchanger design. So kita boleh lihat ramai orang buat dan pelbagai bentuk heat exchanger yang dicadangkan untuk menambah baik sistem thermal energy storage ini. Dan yang ketiga, masalah pada thermal energy storage ni adalah utilization. So untuk utilize heat ni, dia sangat kritikal. So mungkin kita simpan suhu tu pada 80 degree C, tetapi bila kita nak utilize, dia dah drop kepada 50 degree C. So maksudnya untuk utilization rate tu sangatlah rendah. Dan untuk menyimpan haba ni memerlukan thermal insulation yang sangat tinggi. So saya bagi contoh, untuk contohnya kita simpan air dalam termos. So kita tuang air dalam termos, air panas. So over the time, air yang dalam termos tu pun boleh jadi sejuk. So masalah ini juga terdapat juga dalam thermal energy storage. So konsep thermal energy storage ni sama lebih kurang macam mana kita simpan air panas dalam termos. So tapi ini kita implement di peringkat yang lebih besar lah. Maknanya kita simpan exhaust, kita recover heat daripada exhaust dan kita simpan dalam satu material. So untuk recover ni pun kita memerlukan heat transfer fluid untuk recover the heat dan kita store di dalam satu storage system. So maksudnya di sini Cik Mahathir, kita bukanlah store the energy directly, betul? Betul. So untuk simpan tenaga ni kita memerlukan medium. So medium yang pertama ni kita memerlukan heat exchanger. So heat exchanger tu exhaust akan lalu dan dia punya cold side adalah menggunakan heat transfer fluid. So heat transfer fluid ni akan absorb the heat dan transfer ke thermal energy storage, dan thermal energy storage ni akan capture the heat dan store. Dan untuk utilization perlu menggunakan satu lagi sistem yang lain. Okey, untuk pengetahuan para pendengar juga, kami di Lokatik juga ada satu waste heat recovery pilot plant ya. Kan Cik Mahathir kan? Cik Mahathir boleh terangkan sikit tak berkaitan dengan pilot plant tersebut? Boleh. Okey, untuk waste heat recovery pilot plant di Johor Bahru. So pilot plant tersebut kita boleh generate sebanyak 25 kW lah daripada exhaust. So dalam waste recovery pilot plant tu mempunyai 3 buah sistem lah. So yang pertama adalah organic Rankine cycle, yang kedua adalah thermal electric generator, yang ketiga adalah electric turbo compound. So untuk organic Rankine cycle ni kita menggunakan turbine generator dan working fluidnya adalah R1233ZDE. So R1233ZDE ni merupakan working fluid yang sangat highly recommended lah, dan dia sangat ozone friendly. So
So total power generated daripada ORC system adalah 20 kilowatt. So yang kedua adalah thermal electric generator. So thermal electric generator ni adalah satu teknologi yang sangat famous lah untuk basic recovery system pada ketika ini. So kerana dia sangat simple dan boleh menghasilkan tenaga pada suhu yang rendah. Tetapi kelemahan sistem TEG ni, dia kosnya sangat tinggi tapi power output sangat rendah. Walau bagaimanapun TEG ni satu teknologi yang baru dan masih dalam fasa penyelidikan oleh ramai pihak, dan saya yakin dengan sistem TEG ni pada masa akan datang, sistem TEG ni mampu menghasilkan power output yang sangat tinggi. Kerana sistem TEG ni menggunakan thermal resistant antara dua material, positif dan negatif, untuk menghasilkan daya elektrik. So pada ketika ini walaupun outputnya sangat rendah, tapi pada masa akan datang saya pasti benda ni, sistem TEG ni mampu menghasilkan tenaga yang setanding dengan sistem ORC. So dan ketiga adalah electric turbo compound. So untuk electric turbo compound ni kita menghasilkan design in-house design. So kita menghasilkan sistem dan daripada turbine sambung pada gearbox dan pergi kepada alternator. So alternator tersebut mampu menghasilkan power sebanyak 4 kilowatt. So in total daripada sistem basic recovery ni kita boleh generate sebanyak 25 kilowatt. So pada ketika ini untuk 25 kilowatt tu kita tidak mempunyai specific energy utilization. So untuk itu kami di Lokatik ni melihat untuk menyimpan tenaga sebanyak 25 kilowatt tu. So menyimpan dalam, so maksudnya di sini Cik Madi, kita bukanlah store the energy directly, betul? Betul. So untuk simpan tenaga ni kita memerlukan medium. So medium yang pertama ni kita memerlukan heat exchanger. So heat exchanger tu exhaust akan lalu dan dia punya cold side adalah menggunakan heat transfer fluid. So heat transfer fluid ni akan absorb the heat dan transfer ke thermal energy storage, dan thermal energy storage ni akan capture the heat dan store. Dan untuk utilization perlu menggunakan satu lagi sistem yang lain. Okey, untuk pengetahuan para pendengar juga, kami di Lokatik juga ada satu waste heat recovery pilot plant ya. Kan Cik Madi kan? Cik Madi boleh terangkan sikit tak berkaitan dengan pilot plant tersebut? Boleh? Okey, untuk waste heat recovery pilot plant di Johor Bahru. So pilot plant tersebut kita boleh generate sebanyak 25 kilowatt lah daripada exhaust. So dalam waste recovery pilot plant tu mempunyai 3 buah sistem lah. So yang pertama adalah organic Rankine cycle, yang kedua adalah thermal electric generator, yang ketiga adalah electric turbo compound. So untuk organic Rankine cycle ni kita menggunakan turbine generator dan working fluidnya adalah R1233ZDE. So R1233ZDE ni merupakan working fluid yang sangat highly recommended lah, dan dia sangat ozone friendly. So total power generated daripada ORC system adalah 20 kilowatt. So yang kedua adalah thermal electric generator. So thermal electric generator ni adalah satu teknologi yang sangat famous lah untuk basic recovery system pada ketika ini. So kerana dia sangat simple dan boleh menghasilkan tenaga pada suhu yang rendah. Tetapi kelemahan sistem TEG ni, dia kosnya sangat tinggi tapi power output sangat rendah. Walau bagaimanapun TEG ni satu teknologi yang baru dan masih dalam fasa penyelidikan oleh ramai pihak, dan saya yakin dengan sistem TEG ni pada masa akan datang, sistem TEG ni mampu menghasilkan power output yang sangat tinggi. Kerana sistem TEG ni menggunakan thermal resistant antara dua material, positif dan negatif, untuk menghasilkan daya elektrik. So pada ketika ini walaupun outputnya sangat rendah, tapi pada masa akan datang saya pasti benda ni, sistem TEG ni mampu menghasilkan tenaga yang setanding dengan sistem ORC. So dan ketiga adalah electric turbo compound.
So untuk electric turbo compound ni kita menghasilkan design in-house design. So kita menghasilkan sistem dan daripada turbine sambung pada gearbox dan pergi kepada alternator. So alternator tersebut mampu menghasilkan power sebanyak 4 kW. So in total daripada sistem waste recovery ni kita boleh generate sebanyak 25 kW. So pada ketika ini untuk 25 kW tu kita tidak mempunyai specific energy utilization. So untuk itu kami di Lokatik ni melihat untuk menyimpan tenaga sebanyak 25 kW tu. So menyimpan dalam bentuk apa? Itu yang menjadi tanda tanya pada peringkat sekarang. So kami sedang memilih antara sistem yang sesuai, antara mechanical, chemical, electrical ataupun electrochemical. So kami tidak melihat dari segi thermal energy storage, sebab thermal energy storage ni dah ramai pihak yang kaji. So tetapi untuk menyimpan tenaga dalam bentuk mechanical, chemical, electrical dan electrochemical ni masih di peringkat awal. So jadi kami akan melihat ke arah itu untuk menyimpan tenaga. Apakah medium yang paling sesuai untuk menyimpan tenaga yang telah dihasilkan sebanyak 25 kW. Okey, terima kasih Cik Mahathir di atas penerangan yang begitu panjang ya. Okey, soalan yang terakhir saya kira, bagi pendapat Cik Mahathir lah kan, sejauh mana energy storage ni boleh pergi dalam negara kita? Macam kalau negara luar kita tahulah mereka sangat advance dalam perkara-perkara energy storage, heat recovery dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan Malaysia? Pada pendapat Cik Mahathir bagaimana? Okay, pada pendapat peribadi saya, so energy storage untuk market Malaysia ni adalah sangat merangsangkan lah. So seperti mana kita lihat, Malaysia ni mempunyai tenaga solar yang tinggi, dan dengan penyelidikan yang terbaru saya difahamkan kita telah mampu membina wind turbine yang mampu beroperasi pada kelajuan angin di Malaysia. So wind turbine ni kalau kita pakai yang luar dia tak berapa efektif, tapi kalau kita in-house design based on Malaysia punya condition, kita dapat generate power. So hasil daripada power generated daripada solar dan wind turbine ini, kita boleh store energi tersebut dan kita boleh export. So seperti mana saya ada terbaca di surat khabar pada tahun ini, so kerajaan melihat tentang potensi mengeksport tenaga boleh diperbarui. So justru energy storage ni sangatlah tinggi peluangnya sekiranya kerajaan mengumumkan untuk setuju mengeksport tenaga boleh diperbarui ini. Sebab kita nak eksport tenaga ni, takkan kita nak pakai kabel panjang-panjang. Jadi medium yang sesuai adalah kita simpan dan kita hantar ke negara yang memerlukan. So itu untuk grid level. Tapi untuk waste recovery ni, di mana ada industri yang mengeluarkan apa, kita boleh implement sistem waste recovery ni untuk generate electricity, dan kita boleh simpan tenaga electricity yang dihasilkan dalam medium tertentu dan kita boleh eksport ke luar negara. So benda tu dapat membantu peniaga dan kerajaan mendapatkan pendapatan daripada ekspor tenaga tersebut, di samping dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay. Maksudnya tak mustahil lah untuk Malaysia gunakan sistem ni dalam masa terdekat ke ataupun in future? Ya, tidak mustahil untuk Malaysia menggunakan teknologi ni, tapi in future lah, dalam masa terdekat memerlukan lebih banyak R&D dan kesediaan daripada pihak kerajaan dan juga pihak industri untuk implementasikan sistem waste recovery dan energy storage. Sebab setiap sistem ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi untuk implementasi itu memerlukan detail yang lebih mendalam. Okey, saya kira mungkin sampai sini sahaja untuk podcast episod kali ni. Okey, saya rasa mungkin untuk episod pertama ni kita je santai-santai je kan. Right, so Cik Mahathir terima kasih sekali lagi kerana hadir dan memberikan penerangan yang panjang
ringkas, padat dan segala dan semuanya. Okey, terima kasih Cik Made. Ada apa-apa Cik Made ingin katakan, kata-kata terakhir kepada para pendengar kita pada hari ini? Okay, terima kasih kepada pihak Jom Kopi Bersama Lokati kerana menjemput saya. So, dan ini kali pertama saya menyertai podcast. So, saya minta maaf segala salah dan silap ataupun terkasar bahasa. So, bersama-samalah kita memajukan teknologi energy storage dan waste recovery untuk masa depan kita bersama. Okay guys, jumpa next episode. Bye. Bye.